Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tugasan filem kami adalah Iklan Merdeka 2022 RHB Bank yang bertajuk Teguh Bersama. So, objektif pembikinan video dan pembikinan iklan ini adalah mengenal pasti isu-isu perpaduan dalam filem, mengenal pasti keprihatinan sosial dalam filem. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran kelestarian perpaduan dalam filem. Yang keempat adalah mengenal pasti digitalisasi membantu perpaduan. Dan yang kelima, memberi cadangan dan idea baru terhadap isu perpaduan di Malaysia. So, ringkasan filem yang saya boleh buat di sini adalah filem iklan yang diterbitkan oleh Tuan Abdul Sani Abdul Murad ini merupakan Chief Marketing Officer bagi RHB Bank. Ini ditayangkan pada 8 Ogos dan difilmkan di Teluk Intan. Ini menceritakan tentang sekumpulan pelajar yang mendapati diri mereka bertentangan satu sama lain selepas ditugaskan untuk bekerjasama melukis mural untuk sekolah mereka. Pada mulanya, projek tersebut berjalan dengan harmoni dan bekerjasama. Selepas itu, bertukar menjadi satu kecelaruan. Perselisihan pendapat antara dua ketua secara lisan dan juga pertukaran fizikal. Walau bagaimanapun, apabila kecelaruan tersebut mengancam untuk menggagalkan dan memusnahkan keseluruhan projek mural tersebut, dengan berlakunya kecelaruan tersebut dapat menjadikan mereka bersatu hati kembali dan mengukuhkan perpaduan antara satu sama lain, dan memberi perpaduan serta memberi pendapat masing-masing dalam menjadikan projek melukis mural tersebut dengan jaya dan mural yang dilukis itu mendapat pujian guru-guru di sekolah tersebut. Bekerjasama menyiapkan mural tanpa mengira bangsa dan kaum. Dengan bekerjasama antara satu sama lain ini, ia dapat mengekalkan perpaduan antara bangsa dan kaum. Oleh itu, perkara yang dilakukan oleh pelajar tersebut dengan menyiapkan mural seni tersebut melambangkan perpaduan yang lebih kukuh antara bangsa dan kaum yang berbeza. Kita hendaklah mewujudkan sikap kerjasama ini agar lebih mudah di masa akan datang bagi menghadirkan diri dalam kehidupan yang lebih luas di negara yang penuh dengan perpaduan ini. Cadangan yang saya boleh utarakan di sini ialah pihak kerajaan perlu mencipta satu transformasi yang melibatkan semua kaum dalam satu komposisi yang rapat dengan dasar ekonomi baharu yang merangkumi seantero Malaysia lah. Saling tolong-menolong mengemas barang-barang yang ditinggalkan di saat kecelaruan yang berlaku. So, di waktu hujan yang lebat turun, di saat itulah ketua-ketua projek menyedari akan projek seninya yang terkena hujan lebat. Lalu mereka berdua pergi ke tapak melihat dan bekerjasama antara ketua tersebut untuk menutup projek seni tersebut dengan kanvas. Dan dengan kehadiran rakan sekelas lalu mengemaskan dan mengalihkan peralatan di saat hujan yang turun dengan lebat sekali ke tempat yang tidak terkena hujan. So, kita mestilah bersatu hati dalam melakukan setiap kerja agar setiap kerja yang dilakukan akan berjalan dengan lancar dan kemas. Walau berbeza kaum antara kita, mestilah saling menolong-menolong dalam sesuatu kerja agar kerja yang dilakukan tersebut dapat disiapkan dengan pantas dan puas hati kerana alam-alam dapat mengeratkan seluruhan juga. So, cadangan yang boleh diutarakan di sini pula ialah pihak kerajaan perlu menjayakan satu program yang meningkatkan sasiah masyarakat di negara kita agar negara kita menjadi sebuah negara yang perpaduannya yang sangatlah utuh dan terdapat keharmonian di mata dunia, dengan menganjurkan program yang dapat mengenalkan dan mengajarkan kita tentang budaya yang terdapat di Malaysia ini. Selain itu, dapat mencapai status negara maju dan mempunyai kepesertaan pembangunan dan ekonomi yang kian meningkat. Pada filem ini adalah bersikap tidak menerima pendapat akan lebih menyukakan sesuatu kerja yang diamanahkan itu. So, dengan sikap yang tidak boleh menerima pendapat orang lain ini adalah tidak bagus kerana ia akan menyebabkan pelbagai kecelaruan yang akan berlaku serta pertelekahan yang berterusan. Oleh itu, sikap yang ditunjukkan dalam babak ini tidak perlu diikuti kerana ia menyebabkan kesan yang negatif dalam jiwa yang melihat babak ini juga. Antara sikap yang boleh diikuti adalah sikap menerima dan menggabungkan satu pelbagai idea menjadi satu idea yang benar. So, kita perlu menghapuskan sikap penting diri sendiri ini supaya tiada siapa pun yang penting diri sendiri di saat diberi peluang menjadi pemimpin ataupun ketua. Oleh itu, sikap menerima pendapat ini perlu wujud dalam kalangan pemimpin yang memegang jawatan, seperti contoh Perdana Menteri yang bekas Perdana Menteri
iaitu Perdana Menteri ke-8 yang merupakan pemimpin negara yang disukai ramai dengan sikap rendah diri dan menerima pelbagai pendapat dan idea orang lain dalam menerojoki negara pada waktu itu, seperti Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin yang digelar sebagai Abah, ataupun orang yang tersangkatlah kita kenal dengan sikap rendah diri, tegas dalam menjadi pemimpin serta juga bersifat terbuka dalam membuat keputusan, iaitu Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi. So, cadangan yang boleh diutarakan kini pula adalah Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mengadakan satu program yang melibatkan setiap ketua bilik darjah, pengawas sekolah dan murid-murid yang memegang jawatan supaya dapat menguatkan mental dan belajar tentang menerima pendapat orang lain yang lebih jika digabungkan sekali. Sosial media merupakan ruang yang sesuai untuk kita eratkan lagi silaturahim. So, dengan penggunaan sosial media yang terlibat perlu lebih teratur agar setiap perselisihan pendapat akan baik kembali dengan penggunaan media sosial yang menunjukkan bahawa ketua perlu betul ansur dengan orang lain agar setiap kerja yang dilakukan itu lebih bernas dan cermat, serta tiada ketidakpuasan hati satu pihak saja yang boleh dibincangkan melalui media sosial seperti WhatsApp, kerana kebiasaannya kita malu dalam sebuah percakapan bertetang mata ni. Dengan minta maafnya lagi, lebih senang jika dapat menggunakan media sosial dan selepas itu mereka pun berbaik kembali. So, kita mestilah menggunakan sosial media dengan sebaik mungkin supaya di masa akan datang negara kita akan lebih maju berbanding negara-negara yang lain, dan ia juga mengeratkan silaturahim antara, contohnya ketika pandemik COVID-19 dulu yang semua manusia tidak dibenarkan keluar ketika itu. Oleh itu penggunaan media sosial dapat digunakan untuk berhubung dengan orang yang jauh maupun kawan-kawan rapat pada waktu itu. So, cadangan yang boleh diutarakan di sini adalah pihak kerajaan perlu bekerjasama dengan Telekom Malaysia supaya dapat menghalang setiap penggunaan sosial media yang salah di sisi undang-undang negara, agar sosial media kita lebih terjaga daripada sesuatu yang tidak elok jika dilihat oleh masyarakat yang bawah umur, serta dapat mengeratkan silaturahim antara semua bangsa dan kaum jika ia digunakan dengan sebetul-betulnya. So, yang kelima adalah isu yang kelima, menghormati semua kaum agar setiap bangsa dan kaum mampu memberikan kudrat tersendiri serta hasil kerja yang memuaskan jika hormat antara satu sama lain. So, sikap menghormati antara kaum perlu dipupuk sejak kecil lagi, iaitu di bangku persekolahan, agar ia akan sebati dalam jiwa rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, bapa di dalam ini sudah terang lagi bersuluh menunjukkan yang perpaduan ini sangatlah penting bagi menghormati setiap kaum dan bangsa. Contohnya, di saat lukisan mural yang diamanahkan itu dapat disiapkan dengan kemas dan cantik jika ia terus dipupuk sejak sekolah lagi oleh pihak sekolah. So, kita mestilah saling menghormati bangsa dan kaum lain kerana Malaysia adalah satu negara yang kuat perpaduannya dengan aktiviti yang dilakukan seperti bersukan dan sebagainya yang selalu melibatkan setiap kaum yang menyertainya. So, cadangan saya di sini juga adalah kerajaan perlu memainkan peranan yang penting dalam melestarikan perpaduan untuk generasi muda menerusi sesi belanjaran yang diterapkan pada zaman kini. So, kita sebagai pelajar yang melanjutkan pelajaran di IPTA dan IPT mestilah bersifat saling menghormati setiap bangsa dan kaum. Oleh kerana dengan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, kita akan lebih banyak mengenali sahabat yang berlainan bangsa dan kaum. Selain itu, ibu bapa perlu memainkan peranan kepada anak-anak sewaktu kecil supaya tidak pandang rendah atau buruk terhadap bangsa dan kaum lain, supaya dari kecil lagi anak-anak telah biasa dengan berkawan dengan sahabat yang berlainan bangsa dan kaum ini. So, kesimpulannya di sini adalah perpaduan sangatlah penting bagi melahirkan sebuah negara yang aman dan harmoni. Oleh itu, kita jadilah rakyat yang bertanggungjawab terhadap perpaduan yang diterapkan oleh negara Malaysia agar terus aman dan harmoni serta mencapai target bahawa kita adalah sebuah negara yang perpaduannya sangatlah utuh di mata dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.